Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam. Salam pertemuan dalam program khas sempena bulan Maulidur Rasul, iaitu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah tiba pada siri yang ke-24 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga dengan ini menjadikan kita lebih dapat menghargai, menghayati pengorbanan susah payah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruangan komen. Ahlan Elvira, Galik Spirit, Yaya Lia, Ummi Akashah, Hardi Suhaimi, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, terima kasih. Kepada yang mendoakan, moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada siri yang ke-24 kali ini, kita nak berkongsi daripada muka surat yang ke-37. Muka surat 37 pada bab yang ketiga, yang mana tajuknya adalah tahun kedua hijrah. Apakah yang berlaku pada tahun yang kedua hijrah? Banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku, dan itulah yang kita nak pelajari pada malam ini insya-Allah. Lalu kita lihat muka surat yang ke-37. Mohon sahabat-sahabat bantu catat peperangan Rasulullah siri yang ke-24, muka surat 37, bab yang ketiga, tahun yang kedua hijrah. Kata penulis buku, tahun yang kedua hijrah dikenali dengan kemenangan pertama. Apakah yang berlaku sehingga berlakunya kemenangan yang pertama? Kata penulis buku, itulah peperangan Badar. Sebelum peristiwa Badar, Nabi SAW telah disakiti ketika bermunajat di hadapan Kaabah di Mekah. Bagaimana Nabi sebelum Badar disakiti? Maka Abdullah bin Mas'ud menceritakan, ketika itu Nabi SAW sedang salat di Baitullah di Kaabah. Maka Abu Jahal dan kawan-kawannya duduk berdekatan Nabi. Maka mereka pada waktu itu saling berbicara, bersembang, bercakap sesama mereka. Ada tak di antara kita yang mana berani untuk mengambil isi dalam unta, uri unta, dan pada waktu itu ambil dan letakkannya dekat belakang Muhammad ketika mana Muhammad sedang sujud. Maka pada waktu itu salah seorang daripada rakan-rakan Abu Jahal, mereka telah pergi mengambil uri unta yang baru disembelih, isi unta yang baru disembelih. Maka pada waktu itu, ketika mana Nabi SAW sedang sujud, maka mereka letakkan uri tersebut, isi dalaman unta tersebut, ke belakang Nabi SAW.
Maka benda tu berat pada waktu tu Nabi SAW tidak boleh bangun. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, pada waktu tu dia dah masuk Islam, namun dia tak boleh dan tak berani nak melakukan apa-apa. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku hanya mampu memerhatikan, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kata Abdullah bin Mas'ud kemudian hari, alangkah baiknya kalaulah aku mampu menghalang perbuatan Abu Jahal dan kuncu-kuncunya, teman-temannya. Ketika mana Nabi SAW pada waktu itu di belakang baginda ada uri, unta, isi dalaman unta. Maka Abu Jahal dan teman-temannya pada waktu itu gelak sakan sambil menuding jari sesama mereka memerhatikan Nabi SAW. Maka pada waktu itu berat benda itu, Nabi SAW tidak bangkit daripada sujud. Maka anak perempuan Nabi, puteri Nabi Fatimah datang. Dalam setengah riwayat menyebut Zainab, yang puteri tersebut telah datang, telah alihkan kotoran-kotoran tersebut, uri dan isi dalaman unta tersebut. Barulah Nabi SAW bangun daripada sujud. Nabi SAW selesaikan salat. Maka Nabi SAW pada waktu itu berdoa, Ya Allah, hukumlah Quraisy. 3 kali Nabi SAW mengulangi, Ya Allah, hukumlah Quraisy, terutamanya orang yang menyakiti Nabi. Bila Abu Jahal mendengar doa Nabi begitu, maka dia dan kawan-kawannya pada waktu itu risau, takut. Dan pada waktu itu mereka risau kerana mereka yakin bahawa doa Nabi adalah mustajab. Dan Nabi pun berdoa di hadapan Baitullah yang merupakan pada waktu itu rumah Allah. Setelah daripada itu Nabi tidak berhenti di situ. Nabi SAW pada waktu itu menyebut satu persatu nama orang yang telah menyakiti Nabi SAW. Nabi berkata, Ya Allah, hukumlah Abu Jahal. Ya Allah, hukumlah Utbah bin Rabi'ah. Hukumlah Syaibah bin Rabi'ah. Hukumlah Walid bin Utbah. Hukumlah Umayyah bin Khalaf. Dan hukumlah Uqbah bin Abi Mu'id. Inilah orang-orang yang banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi ada menyebut nama seorang lagi. Namun kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak dapat ingat orang tersebut. Kata Abdullah bin Mas'ud, nama-nama yang Nabi sebut, Abu Jahal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang yang Nabi SAW sebutkan nama kerana mereka banyak menyakiti baginda Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu, demi nyawaku yang berada di dalam genggaman Allah, aku melihat sendiri semua orang yang Nabi doakan itu menjadi mayat-mayat yang berkelimpangan ketika mana perang Badar. Maka sebab itu dibawakan riwayat ini nak menerangkan kepada kita bahawa Allah kabulkan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan pada perang Badar. Mereka semua pada waktu itu terbunuh ketika mana peperangan Badar. Maka penulis buku membawakan kisah ini, riwayat ini yang merupakan riwayat Bukhari kerana ianya berkaitan dengan peperangan Badar yang bakal kita baca pada tahun yang kedua Hijrah. Maka ini adalah tahun yang kedua Hijrah. Kita lihat muka surat yang ke-38. Jom kita lihat muka surat 38. Maka muka surat 38 dan 39, kedua muka surat ini adalah garis masa daripada sudut peperangan secara ringkas pada tahun yang kedua Hijrah. Apakah peperangan, apakah ekspedisi, apakah operasi khas yang Nabi buat daripada sudut timeline, garis masa pada tahun yang kedua Hijrah. Penulis buku bawakan pada muka surat 38 dan 39. Kata penulis buku, garis masa dan ringkasan bab pada tahun yang kedua Hijrah. Maka bermula daripada bulan yang pertama Muharram sampailah bulan yang ke-12 Zulhijjah daripada tahun yang kedua Hijrah. Kita mulakan daripada Muharram. Maka pada bulan Muharram tidak ada sebarang peperangan ataupun ekspedisi yang Nabi utuskan. Kita pergi pada bulan Safar tahun yang kedua Hijrah. Maka kata penulis buku, pada bulan Safar terjadilah ekspedisi yang keempat.
Kerana pada tahun pertama hijrah dah 3, maka sebab itu penulis buku letakkan nombor 4. Maka pada bulan Safar tahun yang kedua hijrah berlakunya ekspedisi ketenteraan ataupun pada waktu itu operasi ketenteraan yang keempat, dikenali sebagai peperangan Abwa. Kenapakah dipanggil peperangan Abwa? Nanti kita akan belajar lebih detail pada muka surat yang mendatang. Namun secara ringkas, misi daripada operasi khas ini adalah untuk menggugat dan menyekat rombongan perniagaan Quraisy. Pada waktu itu nak menghalang rombongan perniagaan Quraisy. Maka pertama kalinya Nabi SAW pimpin tentera ini, Nabi turut bersama dengan 70 orang sahabat daripada kalangan muhajirin. Maka pada ketika mana Nabi tiba di Abwa dengan 70 orang sahabat Nabi, Nabi tidak menjumpai orang-orang yang pada waktu itu sepatutnya lalu di situ. Nabi SAW tidak menjumpai mereka, mereka berjaya melepaskan diri. Maka ini berlaku pada bulan Safar, bulan yang kedua, tahun yang kedua hijrah, peperangan Abwa. Kemudian bulan yang ketiga, bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ada 2 peristiwa perang yang berlaku dan diletakkan sebagai nombor 5 dan nombor 4. Maka pada nombor 5 daripada sudut keseluruhan peperangan, maka berlakunya peperangan Buat. Dan nombor 6 berlakunya peperangan Safwan. Nanti kita akan belajar semua perkara ini pada muka surat mendatang. Apakah info peperangan Buat, apakah info peperangan Safwan, kita akan belajar kemudian. Ini adalah bulan yang ketiga Rabiul Awal tahun yang kedua hijrah. Bulan yang keempat Rabiul Akhir tahun yang kedua hijrah. Daripada sudut peperangan ataupun operasi ketenteraan tidak ada apa-apa yang berlaku seperti yang kita boleh lihat. Kemudian pada bulan yang kelima, iaitu pada bulan Jamadil Awal. Pada bulan Jamadil Awal berlaku satu peristiwa dikenali sebagai peperangan Dhi Al-Ushairah. Kita akan belajar nanti, jangan risau. Dan peperangan Dhi Al-Ushairah diletakkan sebagai peperangan yang ketujuh daripada keseluruhan operasi ketenteraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bulan yang ke-6, Jamadil Akhir. Jamadil Akhir adalah bulan yang ke-6. Tidak ada sebarang operasi ketenteraan yang berlaku. Kemudian pada bulan yang ke-7, iaitu Rajab, daripada sudut peperangan ada satu peperangan yang berlaku. Itulah ekspedisi ataupun operasi khas Sariyah Abdullah bin Jahash. Lalu Sariyah Abdullah bin Jahash berlaku bila? Maka Sariyah Abdullah bin Jahash pada waktu itu ada sekumpulan para sahabat telah bertembung dengan rombongan Quraisy. Mereka bertembung. Maka pada waktu itu berlakulah peperangan. Padahal itu adalah bulan haram yang selalunya tak berlaku perang. Nanti kita akan belajar lebih detail tentang operasi khas Abdullah bin Jahash ini. Maka pada waktu itu orang Quraisy cuba mainkan isu. Mereka cuba viralkan isu. Tengok Muhammad dan para sahabat mengangkat senjata pada bulan haram, bulan Rajab. Padahal sebenarnya tak ada perang pada bulan Rajab. Mereka pada waktu itu mainkan isu. Maka Nabi SAW berdiam diri sehingga turunnya ayat yang ke-217 daripada surah Al-Baqarah yang sahabat-sahabat boleh lihat tentang terjemahannya. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang Quraisy pada waktu itu nak tebus tawanan-tawanan yang tentera Islam berjaya tangkap daripada operasi khas Abdullah bin Jahash ini. Namun pada waktu itu orang yang mereka nak tebus masuk Islam. Dan pada waktu itu Nabi bebaskan dia daripada tawanan dan dia tetap tinggal di Madinah. Kemudian pada bulan Rajab tahun yang kedua hijrah ini, iaitu bulan yang ketujuh, berlakunya peristiwa peralihan kiblat. Berlakunya tahwilul kiblah, peristiwa peralihan kiblat yang Allah cerita panjang lebar di dalam muka surat yang pertama juz yang kedua. Maka peristiwa peralihan kiblat ini orang-orang Yahudi pula main isu. Peristiwa operasi khas Abdullah bin Jahash, orang-orang Quraisy mainkan isu, viralkan isu tersebut. Sementara peristiwa peralihan kiblat, orang-orang Yahudi Madinah pada waktu itu mainkan isu. Sebab itu kita lihat dalam gambar pada muka surat 38, Masjid Dua Kiblah ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Masjid
Qiblatain. Dipanggil Masjid Qiblatain. Maka kata penulis buku, orang-orang Yahudi cuba nak mengeksploitasikan itu isu kiblat Nabi ke Baitul Maqdis. Kenapa kejap Baitul Maqdis? Kenapa kejap tukar Baitullah? Kenapa tak konsisten? Kenapa begitu begini? Pada waktu itu Allah jawab panjang lebar pada muka surat yang pertama, juz yang kedua daripada surah Al-Baqarah. Maka ini yang kita nampak, peristiwa peralihan kiblat. Sebelum kita baca apa yang berlaku pada bulan Syaban, jom kita lihat muka surat 39. Muka surat 39, peristiwa bersejarah kata penulis buku. Maka kata penulis buku, peristiwa peralihan kiblat ini memberikan signifikan kepada maruah Islam dan umat Islam. Ianya berlaku lebih kurang antara 16 bulan selepas hijrah hinggalah ke 18 bulan sebelum hijrah. Kerana ada perbezaan pendapat. Lalu ada juga pendapat-pendapat yang lain. Sebab itu peristiwa penukaran kiblat berlaku di antara 16 bulan selepas hijrah hinggalah 18 bulan selepas hijrah. Itu yang para ulama ambil garis masa tersebut. Dan penulis buku mengambil pilihan bulan Rajab, iaitu bulan yang ke-7. Bulan yang ke-7. Lalu kata penulis buku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Muka surat 39, jom kita lihat. Peristiwa peralihan kiblat ini memberikan signifikan kepada maruah Islam dan umat Islam. Setelah sekian lama baginda mendirikan solat berkiblatkan Baitul Maqdis dalam penuh keresahan, kerana itulah tuduhan-tuduhan Yahudi yang mana pada waktu itu mereka memburukkan Nabi SAW. Kata agama Islam, tetapi kenapa berkiblat Baitul Maqdis? Kenapa tak kiblat yang lain? Mereka kecam. Tapi bila Allah tukar kiblat pun mereka kecam. Kenapa tak konsisten? Kenapa berubah? Kenapa itu? Lalu sebenarnya pada waktu itu mereka tak nak beriman pun. Mereka sekadar mengambil kesempatan untuk menjadikan orang hilang kepercayaan kepada Nabi SAW. Maka pada waktu itu Nabi ketika mana kiblat menghadap Baitul Maqdis, Nabi selalu berharap datangnya perintah, yang mana pada waktu itu turunnya perintah supaya Nabi pindah ke Baitullah Kaabah. Sebab itu Allah ceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 144. Sungguh, kita baca dahulu perenggan yang ketiga, muka surat 39. Sungguh kami sering melihat wajahmu, qad nara taqalluba wajhik. Firman Allah, sungguh kami sering melihat wajahmu wahai Muhammad menghadap ke langit. Nabi asyik pandang ke langit bila nak turun perintah, bila nak turun wahyu supaya pindah kiblat ke arah pada waktu itu ke arah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ke arah Baitullah Kaabah. Maka kami akan memalingkan kamu wahai Muhammad ke kiblat yang kamu suka, iaitu Baitullah. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya mereka yang diberi kitab Injil dan Taurat, iaitu Yahudi dan Nasrani, mereka tahu bahawa pemindahan kiblat itu adalah sesuatu yang benar daripada Tuhan mereka. Allah tidak lengah, Allah tidak lalai, Allah tidak leka daripada apa yang orang-orang Yahudi dan Nasrani kerjakan. Maka Allah bidas balik, Allah tegur balik mereka yang sentiasa pada waktu itu mempertikaikan perintah-perintah Allah, padahal mereka tahu itu adalah perintah Allah. Lalu penulis buku bawakan dua gambar pada muka surat 39 ini. Satu gambar kiblat sekarang yang menghadap ke Baitullah, dan kemudian dalam bulatan kecil yang mana gambar tanda kiblat asal yang pada waktu itu menghadap Baitul Maqdis di dalam masjid yang sama. Maka bilakah datangnya perintah penukaran kiblat? Kita baca perenggan kedua yang kita tak baca tadi. Lalu Allah yang maha mendengar rintihan kekasihnya baginda Nabi memenuhi kehendak Nabi pada saat baginda sedang mengerjakan solat zuhur di Masjid Bani Salamah. Itulah Masjid Qiblatain. Dan berkenaan tentang penukaran kiblat pada waktu itu terlalu banyak pandangan, terlalu banyak riwayat. Imam Tirmizi cuba kumpulkan riwayat-riwayat. Lalu penulis buku memilih pandangan waktu itu Nabi sedang jadi imam di perkampungan Banu Salamah, iaitu Masjid Qiblatain. Nabi sedang jadi imam di situ. Namun sebenarnya ada pendapat-pendapat yang lain. Ada yang mana pada waktu itu Nabi berada di Masjid Nabawi.
Dan ketika mana turunnya kiblat, Nabi tak menjadi imam. Yang menjadi imam dekat Masjid Kiblatain adalah sahabat yang lain. Dipanggil Masjid Kiblatain sebab pertukaran kiblat itu berlaku dalam solat. Mereka dapat maklumat lewat pada waktu itu mereka dalam solat dimaklumkan, dalam solatlah juga mereka bertukar kiblat. Mereka tak batalkan solat. Maka sebab itu dipanggil Masjid Kiblatain. Lalu kat sini saya sekadar nak kongsikan tentang Banu Salamah. Banu Salamah ni kalau kita baca dalam sababun nuzul surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inilah Banu Salamah yang sama yang pernah minta izin Nabi mereka nak pindah ke kawasan berhampiran masjid Nabi. Maka Nabi kata, jangan, tetap tinggal kat mana kamu berada, nescaya setiap langkah kamu datang ke Masjid Nabawi Allah tuliskan pahala. Maka kalaulah kita nak tahu kat mana perkampungan Banu Salamah, jaraknya adalah antara Masjid Kiblatain menuju ke Masjid Nabi SAW. Ini berlaku bila? Pada bulan ke-7, bulan Rajab. Kemudian bulan yang ke-2, 4, 6, 7 Rajab. Kemudian pada bulan yang ke-8, iaitu bulan Sya'ban, turunnya wahyu tentang kewajipan puasa. Maka tahun pertama hijrah puasa Ramadan belum wajib. Lalu bilakah puasa Ramadan wajib? Pada bulan Ramadan tahun yang kedua hijrah. Sebab perintahnya hanya turun pada bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 tahun yang kedua hijrah. Lalu kita nampak di situ bila ada garis masa, kita nampak lagi jelas. Kemudian pada bulan yang ke-9, iaitu bulan Ramadan, maka itulah puasa pertama umat Islam. Dekat Mekah tak ada puasa Ramadan. Tahun pertama hijrah pun belum lagi wajib puasa Ramadan. Maka pada bulan yang ke-9, iaitu Ramadan, tahun yang kedua hijrah, umat Islam mula berpuasa. Kemudian pada bulan Ramadan juga, bulan yang ke-9, berlakunya Perang Badar. Lalu bila kita nampak pada waktu itu garis masa lebih jelas, maka ini satu ujian yang besar. Bayangkan kali pertama umat Islam berpuasa pada bulan Ramadan, kali pertama itulah mereka berperang mengangkat senjata dengan tentera Quraisy. Maka kata penulis buku, jumlah tentera Islam lebih kurang 313. Ini pendapat yang masyhur. Ada juga mengatakan 317 dan ada lagi pandangan-pandangan yang lain. Dan tentera Quraisy pada waktu itu 1000 orang. Kemudian pertolongan daripada langit ketiga. Pada hari itu tentera Muslim berjaya membunuh 70 tentera Quraisy dan berjaya menangkap dan menjadikan tawanan 70 tentera Quraisy. Total 140 tentera yang orang Quraisy hilang. Itu tak termasuk yang cedera. Kemudian anak Nabi SAW ketika mana Nabi sedang berjuang dan berjihad di Perang Badar, anak perempuan Nabi Ruqayyah pada waktu itu meninggal dunia. Kita tak boleh nak faham ujian yang ditimpakan kepada Nabi SAW. Kemudian pada bulan yang ke-10 bulan Syawal, pada bulan yang ke-10 tahun kedua hijrah bulan Syawal, berlakulah pengusiran orang-orang Yahudi Banu Qainuqa selepas Nabi kepung mereka. Kenapakah pada waktu itu Nabi kepung orang Yahudi Banu Qainuqa? Bukankah ada perjanjian di antara Nabi dan orang-orang Yahudi Madinah? Kerana ianya bermula, kita boleh lihat di situ yang warna biru pekat itu, bermula dengan pencabulan atas wanita muslimah Ansar. Mereka pada waktu itu ejek Nabi, korang bolehlah wahai tentera Islam, wahai orang Madinah, lawan dengan Quraisy. Quraisy mana pandai lawan, cuba lawan dengan kami. Mereka mula buat provokasi. Antara provocation yang mereka buat adalah mereka malukan pada waktu itu wanita Islam yang datang berkunjung di pasar mereka. Sebab kan kita dah pernah belajar, Abdurrahman bin Auf pun berniaga dekat pasar mereka, pasar Yahudi Banu Qainuqa, dekat supermarket mereka, dekat mall mereka. Maka pada waktu itu berlakulah pergaduhan kerana ada seorang Islam yang nak mempertahankan maruah wanita Ansar tadi. Maka pada waktu itu lelaki itu telah dibunuh. Maka daripada situ Nabi beri amaran kepada mereka, mereka tak ambil indah, maka Nabi kepung mereka dan akhirnya membawa kepada pengusiran orang-orang Yahudi Banu Qainuqa. Maka perang Banu Qainuqa dikira sebagai perang yang ke-10. Sebab itu kita nampak bilangan yang ke-10. Kemudian pada bulan yang ke-11 tahun yang kedua hijrah, iaitu bulan Zulqa'dah, tidak ada sebarang operasi ketenteraan. Dan bulan yang ke-12, iaitu bulan
Zulhijjah pada tahun yang kedua Hijrah berlakunya operasi tentera Sawik ataupun peperangan Sawik yang kita akan baca. Lalu sampai ke tahun yang kedua Hijrah, total ada 11 operasi yang berlaku. Lalu 3 pada tahun yang pertama dan baki lagi 8 pada tahun yang kedua. Bila kita dah nampak jelas dengan garis masa yang ada, barulah nanti bila kita baca muka surat 40, kita akan nampak jelas, oh, perang Al-Abwa berlaku pada bila, perang Buat, perang Safwan dan juga peperangan yang lain. InsyaAllah kita akan sambung peperangan Al-Abwa pada muka surat yang ke-40 ini esok. Cumanya esok tidak ada program Hayati Quran dan juga peperangan Rasulullah, sebab saya ada jemputan Tanyalah Ustaz esok memaparkan kisah jutawan sahabat iaitu Abdul Rahman bin Auf. Jemput sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk bersama esok dalam program Tanyalah Ustaz. Saya minta maaf, rupa-rupanya saya tak tekan butang di Telegram. Saya baru perasan, saya minta maaf. Lalu kepada sahabat-sahabat, jemput bersama esok program Tanyalah Ustaz, bantu untuk sharekan poster, jemput bersama dan juga kalau boleh share apa yang kita belajar dalam ruangan komen esok, amatlah dihargai. Lalu esok kita ada program Tanyalah Ustaz. InsyaAllah selepas daripada itu saya akan bermusafir ke Kedah. Saya akan pergi Kedah balik hari esok, sebab saya nak ziarah ustaz saya, guru saya Syekh Taha Al-Humadi yang banyak membantu saya waktu saya belajar di Yaman dahulu. Saya nak ziarah beliau dan saya akan cuba balik hari, sebab hari Jumaat orang dah mula sibuk kerana Jumaat Kedah cuti. Maka pada waktu tu jalan raya mula sibuk. Saya kalau boleh saya nak balik ke Selangor balik pada hari Jumaat. Lalu doakan perjalanan ini Allah permudahkan, moga-moga insya-Allah. Lalu esok kita jumpa dalam program Tanyalah Ustaz pada jam 6.30 pagi sampai jam 8.30 pagi. Sama ada sahabat-sahabat menonton di TV ataupun menonton di Facebook, maka nanti kalau yang menonton di Facebook boleh bantu share dan kongsikan learning point apa yang sahabat-sahabat belajar, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi esok jam 6.30 pagi dalam program Tanyalah Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku peperangan Rasulullah, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Jumpa lagi insya-Allah.